Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Baik, kabar Fahrin? baik, alhamdulillah. Sehat sejahtera, nampak rambut baru, Rambut PKPP. PKPP. Ah, Okey. Hari ini macam datuk oh. apa dia? Macam datuk. Lama, muda lagi, belum tua. Okey. Sementara kita menunggu sahabat-sahabat kita yang lain masuk, kita tak boleh tunggu lama sebab kelas kita hanya 50 minit sahaja sekarang. So pada hari ini kita akan belajar tajuk fa'il. Okey, fa'il. Jangan lupa buka buku masing-masing ya. Pastikan ada buku. Tak ada buku memang tak boleh faham. Okey, bagus. Buku kita muka surat 24. Buku surat 24. Okey. Secara umumnya fa'il ni adalah pelaku lah. Pelaku. Saya sebenarnya sekarang ni on the way nak pergi ke Darul Quran. Lagi tengok anak di Darul Quran. Tapi tak apalah, kita rela. Ingatkan plan asalnya nak buat kelas kat di Darul Quran tu, tepi Tasik. Ya, kalau tidak dapat buat kelas tepi Tasik, nampak lagi best lah Darul Quran tu. Dia ada tasik yang cantik, tepi masjid. Masjid dia tu macam seolah-olah terapung lah, seolah-olah sikit-sikit nampak macam terapung. Tapi kena pandai ambil angle gambar lah, baru dah jangan nampak terapung. Okey, apapun, tahniah kepada anda kerana dapat join kelas pada kali ini. Okay, tajuk kita pada hari ini adalah dalam tajuk fa'il. Fa'il ini dia termasuk dalam marfu'an. Apa maksud fa'il, Fahrin? Pembuat atau pelaku. Okey, tajuk fa'il ni sebenarnya tajuk yang sangat penting. Sangat penting. Kenapa sangat penting? Sebab dalam bahasa Arab ni kita ada isim, fi'il, haraf. Kategori kan? Aqsamul kalimah. Automatik bila jumpa je fi'il. Kalau isim kita mubtada dan khabar. Kalau jumpa fi'il, automatik kena ada fa'il. Itu dah memang tahu. Jadi itu yang menjadikan fa'il sangat penting. Di mana ada fi'il, di situ ada fa'il. Di mana ada fi'il, di situ ada fa'il. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Di mana ada jalan, di situ ada rempit. Okey. Jadi untuk kita cerita berkaitan dengan fa'il ni, saya nak mengajak anda semua untuk tengok video ni. Saya rasa dengan tengok video ni lebih senang faham, dan lepas tu kita akan huraikan top up mana-mana yang kurang, dan jika ada soalan boleh tanya. Boleh Boleh. Are you ready? Ready. Ready. Okey, video ini. Okey, selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kembali kita, dan hari ini kita akan belajar tajuk fa'il. Al-fa'il maksudnya apa? Pelaku. Fa'il ni dalam kumpulan isim yang marfu' adanya 7. Fa'il naibnya suka bergaduh. Okey. Dalam marfu' ya. Jadi fa'il ni maksudnya ialah pelaku, pembuat kepada sesuatu, kata kerja tu, perbuatan tu. Dan kita kena ingat bahawa semua itu kita belajar mubtada dan khabar kan. Okey, semua mubtada kena ada khabar. Jadi itu dipanggil jumlah ismiyah. Semua mubtada kena ada khabar. Maka mubtada tu isim di depan, maka dia jumlah ismiyah, terdiri daripada mubtada dan khabar. Hari ini kita nak belajar fa'il. Jadi hari ini maksudnya kita belajar jumlah fi'liyah. Fi'liyah yang mana terdiri daripada fi'il dan fa'il. Semua fa'il kena ada fa'il. Wajib ada fa'il. Semua fa'il wajib ada fa'il. Fi'il normal lah ni. Okey, wajib ada fa'il. So maksudnya nak cari fa'il, kena cari fi'il lah.
di mana ada fi'il, di situ ada fa'il. Okey. Okey. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Okey. Di mana di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Okey. Sekarang kita cerita berkaitan dengan fa'il ini. Okey. Contoh dia, yazhabu al-muslimu. Yazhabu al-muslimu. Inilah fa'il dah. Ini fi'il. Sedang pergi orang muslim itu ke mana? Ke masjid. Ilal masjid. Okey. So yang penting ini adalah fa'il. Okey. So kalau kita buat 5 soalan scan. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Kalau kita nak buat 5 soalan scan, kita tanya dulu apakah jenis kalimah tersebut. Nak mula dari sini? Boleh. Mula dari sini pun sudah ada ulang kaji yang sebelum ini. Ini apa? Mula dari yazhabu fi'il marfu' khalim minal awamil. Kita ulang kaji sambil-sambil. Jangan lupa pula pasal fi'il ni. Walaupun kita cerita pasal isim yang marfu'. Okey, dhammah. Kemudian sebab mufrad. Okey, di sini pula isim marfu'. Okey, marfu'. Kenapa dia marfu'? Sebab dia fa'il. Situ duduk dia. Dengan apa dia marfu'? Dengan dhammah. Kenapa marfu' dengan dhammah? Sebab dia mufrad. Okey, senang kan? So ilal masjid ni tak payahlah. Okey. Jadi inilah fa'il, pelaku. Siapa yang pergi? Orang muslim itu. Okey. Sebenarnya kalau begitu juga dengan contoh-contoh lain lah. Okey, kita terus tengok kepada hukum-hukum fa'il ni. Contoh dia bagi sini. Bolehkah kita guna tazhabani al-muslimatani atau yazhabani al-muslimani? Tak boleh. Tak boleh. Kenapa? Kerana fa'il ini apa tu? Kerana jumlah fi'liyah ni, fi'il dia kena mufrad saja. Al-muslimatani musanna ke jamak ke fa'il dia, fa'il tetap mufrad sahaja. Kena mufrad je lah. Okey, cumanya kalau fa'il dia muannas, maka kena jadi tazhabu untuk fi'il mudhari'. Kalau fi'il madhi jadi zahabat al-muslimatu, kena muannas. Itu je yang bertukar. Sama juga dengan yang ni salah ni, tazhabani al-muslimatani. Yang ikut pula ini salah, yazhabani al-muslimani. Ini contoh salah. Yang betulnya kat belakang suratnya. Tu contoh yang betul dia ialah yazhabu al-muslimani dengan tazhabu al-muslimatani. Maknanya fi'il dia kekal mufrad. Mufrad saja. Dari segi fi'il dia perlu jadi musanna jamak tak? Kalau dalam jumlah fi'liyah, ya, yani yazhabu al-muslimani, tazhabu al-muslimatani. Okey. Lepas tu dia tanya soalan ni. Contoh dalam musanna kita tulis sinilah. Nampak jelas lagi. Atau kita ambil kita tulis kat tepi je. Okey, yang tadi jimat masa kita tulis. Contoh kita jadikan dia musanna pula. Al-muslimani. Contohnya yazhabu al-muslimani. Dua orang muslim itu pergi ke masjid. Okey. Bila macam ni, bagaimana kita nak i'rab dia? Okey, 5 soalan sekian. Isim marfu' fa'il. Ya betul, dia masih fa'il sebab kedudukannya ni selepas fa'il ni kan. Okey. Masih lagi fa'il sebab dia yang pergi. Okey, cuma di sini akan berubah. Ya. Berubah apa? Dia marfu' dengan apa? Dia marfu' dengan alif, bukan dengan dhammah dan bukan dengan kasrah ni. Kenapa dia marfu' dengan alif, Ustaz? Sebab dia musanna. Kan? Nampak cara dia tu. Andai kata dia jamak sekalipun, contohnya al-muslimuna. Kita buat al-muslimuna, ramai orang yang pergi ke masjid, orang Islam tu ramai, al-muslimuna. Kalau jamak atas ni sama, isim marfu' fa'il. Sini je berubah, dia bukan lagi musanna, jadi dia marfu' dengan waw. Kenapa marfu' dengan waw? Sebab dia jamak.
Nampak? Sebab dia jamak. Jamak apa? Jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar as-salim. Dah. Okay, faham konsep fa'il ni? Mudah. Kalau dia muannas, okey, contoh ni muzakkar. Kalau kita bagi contoh muannas. Kalau muannas kita kata tazhabu al-muslimatu. Ilal masjid macam tadi jugalah. Okey. Kalau tazhabu ni nak i'rab dia sama dengan tadi juga. Sama dengan yang kita tengok tadi. Okey, kita ambil dia al-muslimatu je. Pergi. Orang muslimah itu seorang muslimah. Jadi dia samalah. Isim marfu, apa ni, fa'il. Kenapa dia marfu dengan dhammah? Dengan apa dia marfu? Dengan dhammah. Kenapa yang mufrad? Dah. Nampak. Kalau dia musanna, al-muslimatani. Kenapa tak baca al-muslimataini, Ustaz? Kenapa dia tak baca al-muslimataini? Sebabnya, tengok sebab dia. Kita tengok 5 soalan scan. Itu jawapan dia kat sini. Marfu' juga, fa'il juga. So, sama lah ni maksudnya. Bukan sama dengan yang atas ni. Okey, sama. Jadi, sekarang dia marfu' dengan apa? Dengan alif. Kenapa dia marfu' dengan alif? Sebab dia musanna. Jadi kenapa dia tidak al-muslimataini? Al-muslimataini itu mansub atau majrur. Tengok jarwal jati kan. Kalau kita tengok jarwal jati, kita jumpalah sebab dia tu. Sebab tengok jarwal jati, bila marfu' isim, bila musanna dengan alif. Macam tu. Okey, kalau dia jamak pula, al-muslimatu pula. Ramai orang Islam muslimat tu pergi ke masjid muslimat tu. Okey, al-muslimatu kita nak bagi 5 soalan scan. Okey, sama isim, marfu', fa'il juga. Okey, dengan apa dia marfu'? Dengan dhammah. Kenapa dia marfu' dengan dhammah? Sebab dia jamak al-muannas as-salim. Sebab dia jamak muannas salim, bukan jamak muzakkar. Kalau jamak muzakkar tadi, yang tadi dengan waw kan. So itu konsep mudah fa'il. Jadi automatik secara mudahnya semua fa'il mesti ada fa'il. Itu kena faham dulu. Sebagaimana semua mubtada kena ada khabar. Itu wajib. Tak ada kompromi. Okey. Jadi kalau setakat ni faham ke penjelasan tu? Ada soalan apa-apa nak tanya? Belum ada. Setakat ni tu itu konsep asas. Konsep asas fa'il. Konsep asas fa'il. Sebenarnya tajuk fa'il ni sangat penting ni kerana apa? Kerana memang confirm masuk biasa. Tajuk fa'il ni confirm masuk biasa dan mesti guna dalam biasa. Sebab dia tak boleh elak. Kenapa tak boleh elak? Sebabnya dalam bahasa Arab ni mesti akan ada efek kata nama dan kata kerja. Kata nama dan kata kerja lah. So automatik bila guna fa'il, kata kerja, automatik dia kena ada fa'il. Sama ada direct soalan SPM ataupun indirect. Direct soalan maksudnya soalan tu direct tanya pasal fa'il, tanda-tanda marfu' dia, tanda-tanda i'rab dia, ataupun dia tanya pasal hukum i'rab dia. Itu direct soalan. Kalau indirect soalan, contohnya dalam soalan pemahaman, memang kalau dalam teks akan ditanya siapakah yang melakukan ini, siapakah yang pergi, siapakah yang menanam pokok bunga pada waktu petang. So itu automatik dia akan pergi kepada fa'il. Itu maksud saya wajib masuk untuk soalan fa'il. Jadi bagaimana kita nak faham soalan tajuk fa'il ini? Nombor satu sekali fahami asas yang telah diterangkan 9 minit pertama tadi. Tadi telah diterangkan berkaitan dengan asas fa'il, konsep dia. Konsep dia tu. Yang penting awak kena tahu fa'il ni marfu'. Lepas tu awak kena tahu bagaimana marfu' tu bagaimana. Dia dengan dhammah ke, dengan alif ke, dengan waw ke. Ini rujuk jaruah jati.
Jadual jati muka surat 7. Itu kena sentiasa synchronize tu. Kena sentiasa rujuk. Siapa yang tak ada buku memang tak boleh faham lah. So tolong pastikan ada buku ya. Sebab memang nak tak nak kita belajar bahasa ni memang dia akan rujuk, refer balik pada tajuk sebelum, refer balik pada muka surat 5, refer balik muka surat 6, surat 7. Dia memang macam tu nature dia. Dia berbeza dengan kita belajar matematik. Kadang-kadang matematik ni dia tak kaitan pun dengan tajuk sebelum dia tu. Tapi bahasa tak boleh. Bahasa dia akan sentiasa. Sebab tu bila awak belajar bahasa Inggeris sampai ke SPM pun awak masih lagi belajar present tense, past tense. Betul tak? Tak boleh elak kan? Ke cikgu terus tak sebut dah pasal past tense, present tense masa awak belajar English Form 5. Sebut kan? Betul tak Farid? Mesti dah akan sebut. Sebab itu memang nature bahasa. Sampai universiti pun aku kekal lagi, dia ulang lagi ni. Present tense, past tense. Padahal benda tu dah belajar darjah 5, darjah 6 dulu pun dah belajar dah. Sama juga dengan bahasa Arab. Macam tu juga. Tak boleh nak elak daripada fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Tak boleh nak elak daripada mubtada, khabar, fa'il, naib fa'il semua. Mesti tak boleh nak elak benda tu. Sebab dia adalah asas. Itu perbezaan antara belajar bahasa dengan belajar subjek-subjek teknikal, subjek-subjek sains dan matematik dan sebagainya lah. So, faham? Jadi, apa yang cara pertama saya tunjukkan tadi iaitu fahami asas tu dulu. Sebab lepas ni saya akan ajar awak berkaitan dengan yang cabang-cabang dia. Sekarang ni asas dia. Main road dulu. Lepas ni bawa ajar jalan-jalan kampung. Macam mana jalan-jalan kampung? Kena faham kan? Okay. So kita teruskan. Ready ya? Okay. Boleh Farin? Okay. Set. Okay, sound tak buka rupanya. Penat bercakap. Daripada awal tak dengar ke? Baru tak dengar? Baru. Oh, baru okey lah. Tak adalah penat sangat. Tak perasan lah. Okey. So, kita akan terus kepada sambungan video tadi. Yang mana selepas ni, awak akan diterangkan berkaitan dengan mustatir. Fa'il, baris dan mustatir. Fa'il ni dia ada yang apa, isim zahir. Fa'il ni dia ada isim zahir dan dia ada dhamir. Kalau isim zahir macam Muhammadun, yazhabu Muhammadun ilal madrasah. So, Muhammadun tu fa'il lah. Dia bentuk apa? Bentuk isim zahir. Muhammadun. Ja'a al-muallimu. Telah datang guru. Al-muallimu tu isim zahir lah kita panggil. Yang nampak zahir. Nampak seketul atas tulisan, atas whiteboard, atas kertas. Nampak al-muallimu ke Muhammadun ke, itu zahir. Tapi fa'il juga ada dalam bentuk dhamir. Ada dalam bentuk dhamir. So dalam bentuk dhamir ni dia akan banyak pelajar keliru. Dia keliru mana satu baris, mana satu mustatir, macam mana nak ready, macam mana nak check, macam mana semua tu kan. So benda tu. So kita tengok apa penerangan dalam video ni nanti. Okay? Are you ready? Okay, kita teruskan. Yes. Kita kata tukar. Kalau kita tengok contoh lah, tengok sini senang. Kita tengok sini. Okay. Jumlah ismiyah dia al-muslimatu tazhabu. Jumlah fi'liyah dia tazhabu al-muslimatu. So dalam ni mana fa'il, dalam ni mana fa'il. Dalam jumlah fi'il yang kita belajar tadi ialah jumlah fi'liyah. Al-muslimatu tu fa'il, tazhabu al-muslimatani adalah fa'il. Tadi kan kita buat contoh, tazhabu al-muslimatu inilah fa'il dia. Berbeza dengan jumlah ni. Kalau kita terbalikkan, betul dua-dua ke? Boleh guna dua-dua.
nak buat tazhabul muslimatu boleh, al muslimatu tazhabu pun boleh, dua-dua boleh, betul, tak ada salah, tak kena tembak oleh polis. Okey, kalau kita buat al muslimatu tazhabu, al muslimatu ni dia jadi apa? Dia bertukar dah ni, dia bukan fa'il, dia jadi mubtada. Ingat tak tajuk mubtada? Isim ma'rifah yang berada di awal ayat, maka dia mubtada. Al muslimatu mubtada. Tazhabu ni kita belajar baru ni apa? Khabar jumlah fi'liyah. Tazhabu ni khabar jumlah fi'liyah. Okey, sama juga dengan ni al muslimatani tazhabani. Ni mubtada, ni jadi khabar tazhabani. Al muslimatu mubtada, al yazhabna jadi khabar dia, jumlah ni, jumlah fi'liyah ni jadi khabar dia. Tetapi ingat tak? Tadi kita belajarkan semua fa'il, tak kira dua mana-mana fa'il pun, semua fa'il kena ada fa'il. So ni fa'il kan, ni fa'il. So mana dia punya fa'il dia, walaupun ini jumlah ismiyah. Okey, tapi setiap fa'il kena ada fa'il dia. Sebab nak membentuk jumlah fa'iliyah tu, dia kena fa'il tu tadi dengan fa'il dia, dengan dhamir dia tu. Okey, so tazhabu dia punya fa'il dia, dia punya fa'il dia ialah ini dia panggil mustatir. Dia ada tazhabu hiya plus ke atas tu, hiya, macam yang kita tulis tajuk khabar gitu. Tazhabani mana pula fa'il dia? Alif tu, alifus naini. Yazhabna mana fa'il dia? Nun niswah. Itulah fa'il dia. Ni tak mustatir, yang ni je mustatir. Okey, mesti ramai yang bertanya-tanya pasal mustatir. Bila sebut pasal mustatir ni sebenarnya taklah banyak, taklah susah pun. Okey, kalau ramai bertanya, mari kita cerita berkait dengan fa'il, jenis-jenis fa'il. Okey, fa'il ni bila mana dia dhamir, dia ada dua jenis. Dia ada dua jenis, sama ada baris ataupun mustatir. Baris yang nampak, yang tertulis, tersurat, nampak jelas. Mustatir yang tak nampak, tersirat, tapi ada, bukan tak ada. Okey, tak susah. Ramai orang takut dengan tajuk mustatir ni. Sebenarnya mustatir ni tak susah. Mai saya ada buat satu kaedah, satu formula untuk tatapan anda semua, iaitu tengok bagaimana fa'il dalam jadual ni, dalam tasrif ni. Sebenarnya dia tasrif macam ni yang kita duk hafal, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna tu, zahaba, zahabu, zahabat, semua tu kan, tasrif 14. Okey, dalam tasrif 14 ni, kalau kita tengok, okey, yang merah-merah tu, okey, beza untuk fa'il, untuk dhamir. Okey, untuk fa'il madhi kita sudah selesaikan satu-satu. Setiap fa'il madhi, fa'il mudhari', fa'il amar, mana satu yang mustatir, mana satu yang tak mustatir. Okey, sebenarnya fa'il ni, tajuk fa'il ni dia mudah aja. Tengok, mula-mula fokus pada fa'il madhi dulu. Dalam fi'il madhi ni sebenarnya, okey, sebenarnya dua keadaan sahaja yang boleh mustatir. Yang lain semuanya baris, nampak, fa'il dia nampak. Mana? Zahaba dengan zahabat. Ini boleh, bukan wajib. Boleh kita kata tadi kan, al muslimatu, al muslimu yazhabu dengan yazhabu al muslimu. Jadi dia boleh. Dia bukan wajib, boleh pilih lah, maksudnya. Sama juga kalau kita buat fi'il madhi, zahaba al muslimu zahaba. So dalam zahaba al muslimu, dia zahaba al muslimu, fa'il dia adalah al muslimu. Kalau al muslimu zahaba, al muslimu adalah mubtada, zahabar tu adalah khabar jumlah fi'liyah. Tapi dalam zahaba tu ada apa? Ada fa'il dia. Mana fa'il dia? Adalah mustatir, takdiruhu huwa. Itulah al-muslimu zahaba tu ada huwa. Itu mustatir. Habis tu yang lain-lain, sebenarnya yang mustatir ni dua ni je yang boleh mustatir. Yang lain semuanya baris, nampak. Mana? Tu tengok yang merah-merah tu, alif. Bila huma zahaba, inilah fa'il dia. Yang merah tu semua fa'il dia. Zahabu, waw tu adalah fa'il dia. Zahabat, zahabna, nun niswah. Zahabta, tak tu fa'il dia. Zahabtuma, ni fa'il dia, tuma, tum, ti, tuma, tunna. Zahabtu, tu fa'il dia, zahabna. Habis ni yang ni tak mustatir kau, tak lah, sebab dah nampak tu. Supaya awak lebih nampak, saya merahkan pula tu.
Ini semuanya baris. Tapi yang mustatir tu, yang mustatir ni pening kan, selalu mustatir ni pening. Sampai ke stam-stam STPM bahasa Arab pun masih pening lagi mustatir. Usahakan student SPM. Okey. Sebenarnya tak susah pun mustatir ni. Hanya dua ni je yang boleh mustatir untuk fi'il madhi. Okey. Now kita berpindah ke fi'il mudhari' pula. Dalam fi'il mudhari'